Baik saudara, terima kasih kerana terus bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kita sedang membicarakan tajuk Balik Hari Dah Senja, forum yang dianjurkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Rahmat Johor Bahru bersama Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Parlimen Pulai dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Baik, panel dah letih cakap dah. Ya, sekarang ni kita nak tengok pula penonton yang berada di padang besar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Rahmat ini. Saya tengok berkobar-kobar nak bertanya soalan kat bawah tu. Kalau dah bersedia, saya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya satu soalan. Nama dulu, laju sangat pula. Nama saya Rusmadi bin Zain. Ustaz dia? Ustaz Rusmadi bin Zain. Ingin bertanya satu soalan. Nanti sekolah jadi ustaz sekolah ni, Ustaz? Terus nak tanya soalan, tunggu dulu. Sekolah jadi ustaz sekolah ni sekolah kan? Di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Rahmat Johor Bahru. Senang tak jadi ustaz kat sekolah ni? Alhamdulillah senang je lah. Semua pelajar-pelajar dengar ikut cikgu lah, dengar cakap cikgu. Amboi. Sekolah Menengah Tun Fatimah, betul ke? Betul lah tu, Ustaz, silakan. Okey, soalan saya nak tujukan soalan saya ini kepada bekas guru saya. Siapa dia? Iaitu Dr. Syarifah Nur Hayati. Masya Allah. Ni Dr. Syarifah anak murid ni, betul? Ya. Masya Allah. Tanya soalan boleh? Soalan saya, Dr. Ya. Kita tengok mutakhir inilah. Boleh dikatakan pelajar-pelajar tu dah cukup disiplin lah. Ya. Di sekolah dia baik dan sebagainya, cukup disiplin lah. Okey, tapi patut tak ataupun wajarkah ibu bapa ni dia mengharapkan guru untuk mendisiplinkan anak dia? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ustaz ni macam takut-takut je nak tanya soalan pada tok guru dia. Dr. Syarifah ada apa-apa ke marah kat dia tadi? Tak ada. Okey, tak apa. Sebab soalan tu direct je, doktor jawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Yusmadi. Wah, dapat anak murid ya. Alhamdulillah ya. Tahniah jugalah pada Ustaz yang mengajar di sini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dapat berbakti pada sekolah. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang wajar atau tidak wajar ibu bapa menyerahkan disiplin anak-anak kepada sekolah semata-mata, saya kira sudah tentulah jawapannya ya dan jawapannya juga tidak. Saya rasa tidak wajar kerana perkara menyerahkan bulat-bulat itu tidak sepatutnya berlaku. Kerana ibu bapa kita kena faham bahawa anak-anak kita itu adalah zuriat kita. Anak-anak itu juga adalah anugerah Allah SWT dan amanah Allah kepada kita. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Allah mengingatkan kita sebagai orang yang beriman untuk jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Apatah lagi kita tahu ya tuan-tuan puan-puan, anak-anak kita tu ben bintinya kita. Ben binti abah mati pun ben binti uminya. Tak boleh nak lari. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam menyuruh buat apa-apa, Rasulullah kata ibda' binafsik summa man ta'ul. Mulakan dari diri kamu dan kemudiannya mereka yang di bawah tanggungan kamu. Jadi ibu bapa kita tak boleh berlepas tangan. Serah semua kepada cikgu. Cikgulah buka buku anak kita, cikgulah tengok kuku anak kita, cikgulah tegur baju anak kita, cikgulah semua ke anak kita. Tapi dalam masa yang sama, ibu bapa juga boleh belajar bagaimana sekolah boleh mendisiplinkan anak-anak dia. Ya, kadang-kadang kita tak mampu nak disiplinkan anak-anak kita, tapi anak kita di sekolah cukup disiplin sampai cakap cikgu lebih didengar daripada cakap mak bapak sendiri. Takut nak pergi sekolah lambat sampai marah kat mak sendiri, cepatlah mak dah lambat ni. Sebab takut dengan disiplin di sekolah. Jadi ada sesuatu yang ibu bapa juga boleh belajar daripada kaedah disiplin yang ada di sekolah. Iaitulah saya fikir antaranya yang hebat di sekolah ini dengan disiplinnya, yang ibu bapa juga boleh ambil, iaitulah di mana di sekolah ada contoh dan di sekolah juga ada pemantauan yang tegas. Kadang-kadang kita ni dekat rumah minta maaf cakap, mak ayah cakap aja, suruh aja, tapi tak tunjuk.
tak ada contoh teladan. Sebab itu Rasulullah ingatkan, muru auladakum bil imtisalil awamiri wajtinabin nawahi wa dhalika wiqayatun lahum wa lakum minan nar. Cara Islam ialah tunjuk contoh, tapi kadang-kadang kita tak tunjuk contoh. Kita kata kau jangan merokok, tapi kita sendiri merokok. Kau jangan melepak, kita sendiri duduk minum kopi dekat kedai kopi, tak balik-balik. La ilaha illallah. Jadi contoh, kat sekolah ni dia tengok cikgu-cikgu dia. Kat sekolah ni dia tengok kawan-kawan dia yang berjaya. Sebab itu rakan-rakan penting, yang hebat-hebat itu dipaparkan supaya jadi contoh. Satu, dalam rumah tangga pun kehebatan kita untuk bentuk disiplin ini ialah mengambil daripada sekolah yang hebat itu contoh. Yang keduanya ialah pemantauan, tegas pantau tu. Kalau tak jadi mesti buat sesuatu. Sebab itu dalam Islam pun ingatkan kita, bila suruh anak semayang, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ash. Mesti tegas. Kita dah suruh anak kita semayang umur 7 tahun, tapi bila tak semayang kena rotan yang tak menyakitkan. Maknanya ada ketegasan. Di sekolah ada penalti, ada ketegasan. Di rumah ni kadang-kadang suruh-suruh habis macam tu je. Kadang-kadang ada sifat tak apa pula ustaz. Anak tak balik, tak apa, dia tahu jalan balik rumah. Tak apa, anak kita hero, dia tak takut. Kalau ada sifat tak apa, masyarakat binasa. Jadi perlu ada contoh dan perlu ada ketegasan dalam nak memastikan sesuatu disiplin. Kalau tidak, itu bukanlah disiplin namanya. Wallahualam. Betul doktor, saya setuju tu. Kalau boleh disiplinkan diri setiap hari Khamis malam Jumaat, yang lepas Isyak kita tunggu apa? Forum perdana ehwal Islam. Mak bapak kena tengok dulu, panggil anak-anak sekali, doktor kan? Sambil-sambil tengok tu usap-usap, kepala dia peluk-peluk dia, baru nampak kasih sayang anak kepada daripada ibu bapanya. Ya, kalau tidak, kadang-kadang yang kita sedih itu bapak tak tengok, anak dia tak tahu ke mana dan sebagainya. Sudah tentulah kita tak nak perkara ni berlaku. Betul anak-anak kat bawah tu malam Jumaat tengok tak kami ni? Ini yang kita nak. Kalau inilah kita ada, bukan saja sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi. Malam ini kita ada Kolej Sains Kesihatan Johor Bahru pun datang. Ada 100 pelatih pun datang. Mana ada pelatih? Cuba angkat tangan. Mana? Kata ada pelatih kat mana? Allah, kami sayang pada pelatih-pelatih semua. Ya. Nunjukkan kita prihatin, ya. Baik. Saya tengok tadi ada penonton nak bertanya soalan. Saya silakan dengan segala hormatnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya Puan Kamisa binti Hasan. Ya, Puan. Seorang guru. Di mana? Di Sekolah Menengah Sri Rahmat. Berapa lama kat sini dah? Saya mula mengajar di sekolah ini tahun 2008. Pernah merotan anak murid ni? Tak pernah, cubit-cubit manja je. Oh begitu. Cubit-cubit manja ya. Ni mesti cikgu pujaan. Ya. Baik cikgu, silakan. Baik, Tuan Pengerusi Majlis dan penceramah. Saya nak meluahkan isi hati seorang guru, rintihan seorang guru. Kami nak dengar sangat tu. Sila cikgu. Terdapat segelintir ibu bapa yang yang kadang-kadang mereka tak nak ambil tahu masalah anak-anak mereka, terutama di sekolah. Sehingga kan bila dah timbul masalah dah kritikal, maksudnya anak dah dibuang sekolah, dah digantung, kemudian tak hadir peperiksaan yang besar. Jadi barulah mereka nak datang ke sekolah, tampil, salahkan pihak guru, pihak sekolah. Kemudian bila pihak sekolah buat apa-apa program, mesyuarat PIBG, hari terbuka, mereka ni tak nak datang. Jadi hubungan di situ dah longgar. Hubungan yang longgar antara pihak sekolah dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan pihak sekolah ni menyukarkan pihak sekolah, pihak guru untuk membentuk disiplin anak-anak mereka ni, para pelajar kami lah. Jadi saya nak minta pendapat ataupun saya nak minta pandangan penceramah
nak minta tolong dengan penceramah lah. Apa lagi pihak guru, pihak sekolah yang nak buat, nak lakukan untuk menyedarkan ibu bapa yang sebegini? Baik cikgu. Terima kasih banyak. Saya simpati sungguh dengan cikgu Kamisah ni. Itu dengan sebab itu saya respect cikgu boleh cubit-cubit manja ni. Kalau saya kutil aja anak murid yang tak mendengar ni ya. Kan? Bertuah dapat cikgu Kamisah ni. Dr. Fadil jawab apa tu? Ganas betul lah pengurusi majlis. Brutal betul dia nak kutil-kutil. Okey. Soalan yang dikemukakan sangat baik dan sangat relevan. Saya nak jawab dalam dua intipati ya. Baik, yang pertama sekali kan kepada ibu bapa lah kan. Ibu bapa kita bercakap tentang disiplin pada malam ni kan. Disiplin. Saya hanya nak berkongsi satu saja. Perkataan disiplin itu sebenarnya datang daripada mana? Dan disiplin sebenarnya dia datang daripada perkataan Latin disciple. Disciple ni dia mengambil makna seorang yang lebih berilmu dengan orang yang kurang ilmu, di mana orang yang kurang ilmu ni akan mempelajari sesuatu daripada yang berilmu. Baik, orang yang berilmu ni barangkali tidak semestinya orang lebih dewasa dan sebagainya. Tapi lazimnya mereka yang dah orang kata dah hidup lebih lama, dah makan garam dan sebagainya kan, itu adalah merupakan orang yang mempunyai ilmu yang nak disampaikan. Itu proses disiplin sebenarnya. Jadi apabila seorang ibu bapa kan, seorang ibu ataupun bapa gagal untuk nak melaksanakan proses tu, sebab apa Allah Taala telah pun memberi tuan puan satu jangka hayat yang mendahului anak-anak. Memang sudah pastilah kan. Dia mendahului sebenarnya tuan-tuan semua. Termasuk dengan saya. Bila saya cakap ni, saya juga merefleksikan kepada diri saya sebagai seorang bapa yang perlu bertanggungjawab kepada anak. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan kan, kita telah pun diberi satu ruang untuk kita nak mendapatkan ilmu. Sebab itu hukum yang kita wujud, apa yang kita lalui di dalam proses kehidupan itu adalah merupakan satu proses daripada generasi kepada generasi yang lain. Kan, bermakna nilai yang kita dapat daripada mak bapak kita nak diserahkan kepada anak-anak. Sama juga dalam konteks ini. Kan, ibu bapa barangkali dekat sini nampak macam gagal untuk nak melaksanakan tugas-tugas yang tertentu. Jadi sudah pasti nilai tersebut tidak dapat didisiplinkan kepada pihak anak-anak dan sebagainya. Okey, itu satu. Baik, sekarang ni bagaimana nak melaksanakan perkara ini? Saya nampak ini adalah merupakan antara cabaran dan halangan yang bukannya sering berlaku tetapi memang selalu berlaku di dalam konteks masyarakat sekolah pada hari ini. Di mana apabila lebih-lebih lagi di sekolah menengah, apabila sikap ibu bapa yang mempunyai anak remaja, ini kadang-kadang psikologi ibu bapa kan, kalau sekolah rendah, Tuan Pengurusi, Dr. Sharifah kan, kita boleh nampak pelibatan ibu bapa terhadap anak sangat-sangat rapat. Dia akan mengambil tahu, malahan dia akan segala-galanya daripada makan, minum, pakai, baju buku sekolah sampai menghantar. Dan kalau dapat dia akan menghadiri aktiviti-aktiviti di sekolah rendah di dalam PIBG. Tetapi apabila hari pertama dia keluar saja daripada sekolah rendah, dia masuk sekolah menengah, apa yang berlaku? Otomatik seolah-olah macam wujud satu sikap di mana okey, aku dah apa dah? Aku dah cuci tangan dan sebagainya kan. Ini sesuatu perkara yang sangat menyedihkan. Bukan berlaku di sekolah ini saja. Saya nampak bukan berlaku di sekolah sebelah ni. Barangkali dekat Sultan Ismail, Tun Fatimah pun sama juga kalau kita tengok. Banding dengan sekolah-sekolah TKC, Sri Putri dan sebagainya. Saya yakin bahawa sikap dengan ibu bapa yang ada pada hari ini adalah makin menurun. Dan ini merupakan satu halangan dan cabaran. Dan apa yang perlu kita buat adalah di sinilah kita kena patah balik. Kepada hukum itulah dia. Tindakan manusia, bagaimana manusia itu bergerak melakukan tindakan. Lazimnya manusia akan bergerak apabila mereka faham. Banyak ibu bapa hari ini masih lagi kurang faham. Walaupun mereka kurang faham, tetapi inilah kena usahakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada malam ni alhamdulillah apabila kita ada forum yang begini, kita dapat sekurang-kurangnya kita dapat ilmu. Daripada ilmu itu akan menggerakkan kepada kesedaran. Kesedaran campur dengan ilmu, insya-Allah dia akan memberi satu kefahaman. Dan di dalam hukum Islam sendiri, kalau dah faham, kenapa? Kena buatlah. Kalau tak buat, bermakna apa dia? Berdosa tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja. Terima kasih Dr. Fadil. Kita harapkan bukan saja penonton yang ada kat sini, pelajar sekolah ada, pelatih ada, pelajar kolej sains kesihatan ada. Maknanya kalau boleh dimanfaatkan oleh penonton di rumah sekali, kalau boleh kita jaga diri, disiplinkan diri, kerjasama antara mak bapak, alangkah hebatnya kita di negara bertuah ini. Kita akan sambung lagi bicara kita. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini.